Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Wah, abang Ustaz Nabil. Oh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan sidang penonton sekalian, alhamdulillah pada petang 8 Ramadan pada hari ini, 1 Mei 2020, kita bersiaran sekali lagi dalam program Tazkirah Ramadan Online, FB Live Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja Ipoh. InsyaAllah tadi kita dah sempat bersama sekejap dengan Ustaz Nabil Ahmad sebagai pentazkirah kita. Terkeluar balik ni. Nanti kita akan setting semula insya-Allah. Kita akan mulakan bersama Ustaz Nabil sebentar lagi insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, mohon pakat share tazkirah kita pada petang ini dan tazkirah-tazkirah kita yang telah berlangsung 7 siri sebelum ini yang kita adakan sepanjang bulan Ramadan pada jam 3.30 petang bersama dengan 30 orang pentazkirah sepanjang 30 hari Ramadan. InsyaAllah. Baik, sementara kita menanti Ustaz Nabil masuk semula dalam live kita ini, suka untuk saya membaca jadual terkini. Dah balik. Baik Ustaz, kita dah mula. Kita tunggu para penonton kita masuk dan pakat-pakat share tazkirah kita pada petang ini. Untuk makluman sidang penonton sekalian, anda sebut dulu Ustaz jadual kita bagi orang masuk dulu. Jadual tazkirah Ramadan online ni. Sementara 2-3 minit sahabat-sahabat dapat sharekan bagi ramai sikit masuk pada petang ni. Untuk esok kuliah kita tazkirah ini akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad James Bevan pada 2 Mei. Pada 3 Mei bersama Ustaz Jafri Abu Bakar. Pada 4 Mei bersama Ustaz Muhammad Shah Syamugam. Pada 5 Mei hari Selasa Ustaz Zuhdi Makpiah. 6 Mei hari Rabu Ustaz Haji Farhan Abdullah. 7 Mei hari Khamis Ustaz Yusri Abdul Karim. Pada 8 Mei hari Jumaat bersama Ustazah Dr. Nik Salida Suhaila. Pada 9 Mei sama Ustaz Samsul Debat. Pada 10 Mei Ustaz Abdul Halim Nasir. Pada 11 Mei Ustaz MK Azman. 12 Mei Ustaz Syafi Yusof Gani. 13 Mei hari Rabu Ustaz Syahril Lum. 14 Mei Ustaz Suhaizi Ismail. 15 Mei hari Jumaat Ustaz Fawaz Muhammad Jan. Ini sampai minggu depan lah. Sampai kita hampir penghujung Ramadan, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita bersama Ustaz Nabil Ahmad, orang pegawai daripada JAKIM tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ustaz Pak Imat sebagai apa di JAKIM Ustaz? Boleh dengar Ustaz? Halal. Pegang halal. Tempat Ustazah Asma Harun dulu ke? Nak ikut di sana duduk mengarah kanan. Halal jadi. Alhamdulillah. Pengacara Kora Perdana masih lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, pada petang ini juga Ustaz Nabil Ahmad kita akan membicarakan kaitan tajuk genap setahun almarhum Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz dalam kenangan. Maksudnya hari ini 1 Mei 2020, pada tahun yang lepas 1 Mei 2019 kita kehilangan seorang tokoh ulama yang tak asing lagi, almarhum Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz yang merupakan mantan pegawai agama Istana Negara yang juga penaung kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja di Ipoh ini.
Jadi petang ini kita bersama dengan anak dan saudara beliau, Ustaz Nabil Ahmad, yang akan membicarakan tentang almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din. Mungkin kepribadian almarhum yang boleh kita jadikan sebagai teladan, sebagai ikon kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah mungkin dapat kita ambil iktibar daripada sisi kehidupan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz yang mengakhiri usianya pada 1 Mei 2019 tanggal 25 Syakban 1440 pada usia 73 tahun dan dikebumikan almarhum di Tanah Kuburan Islam Raudatul Sakinah pada petang 1 Mei 2019. Untuk itu pada petang ini kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Quran dan khusus kita sedekahkan, hadiahkan kepada almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah Ustaz Nabi akan masuk semula. Tuan-tuan dan puan Allah pada 1 Mei 2019 almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz kembali ke rahmatullah. Sebenarnya pada tanggal 1 Mei ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah pada tahun sebelumnya. Pada 1 Mei 2018 almarhum selaku Penaung Kota Raja Ipoh telah merasmikan pembukaan surau yang telah kita siap bina di kawasan Ma'had kita ini dengan nilai lebih 1.7 juta ringgit, 2 tingkat, hasil sumbangan daripada orang ramai dan hasil kegigihan daripada almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din sendiri yang turun padang all out mencari dana. Samping almarhum juga menjadi penaung kami pada tarikh 1 Mei juga, iaitu pada tahun 2010. Maksudnya 1 Mei 2010 sehingga almarhum meninggal dunia. 2019 genap 9 tahun almarhum menjadi penaung kami, penasihat kami dan sering meninjau turun padang, menaburkan ilmunya kepada kami semua selaku jawatankuasa dan juga sering hadir dalam majlis-majlis yang kita adakan di Kompleks Tarbiyah ini. Dan samping itu saya bersama almarhum sering menerima jemputan ataupun roadshow seluruh Malaysia sampailah ke Sarawak, termasuk almarhum sendiri ke Singapura dan sebagainya untuk menyampaikan kembara ilmu di samping kita membuka kaunter wakaf untuk pembinaan dan pembangunan Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah ini. Sumbangan yang amat besar yang ditinggalkan almarhum untuk kami menyambung legasi perjuangan beliau. Dan juga 1 Mei 2010 waktu almarhum mula-mula dilantik sebagai penaung Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah sehinggalah sampai tahun 2019 1 Mei 2019 pagi atau subuh almarhum kembali ke rahmatullah di rumah setelah selesai solat subuh. Almarhum telah bersiap untuk bertolak ke Ma'had ini ataupun di Kompleks Tarbiyah yang sama-sama kami usahakan ini. Pada pagi subuh tersebut dimaklumkan oleh isteri almarhum bahawa almarhum telah rebah pada 1 Mei 2019 yang lalu dan telah dibawa ke hospital oleh ambulan, diberikan bantuan CPR dan sebagainya namun tidak ada respon. Maka diumumkan secara rasmi pada pagi tersebut almarhum telah kembali ke rahmatullah. Jadi tarikh tersebut ialah tarikh almarhum sepatutnya berforum memberi tarikh pada saya untuk mengadakan sambutan ulang tahun pembinaan surau ataupun perasmian surau yang telah berlangsung setahun sebelum itu, genap 1 Mei.
Jadi pagi itu ialah hari almarhum nak bertolak ke sini. Dan memang kita adakan program selama 2 hari 1 malam dan 2 hari 2 malam. Hari malam yang terakhir itu ialah slot almarhum bersama 2 lagi tokoh forum perdana, iaitu Ustaz Datuk Teh Azamuddin dan Datuk Dr. Hassan Ali. Nostalgia forum perdana sepatutnya disertai oleh almarhum. Maka malam tersebut kita adakan majlis solat jenazah gaib dan majlis tahlil serta ceramah yang disampaikan oleh Datuk Dr. Hassan Ali seorang saja. Jadi kenduri kesyukuran itu digantikan dengan majlis kenduri arwah ataupun majlis tahlil pada sebelah malam. Kita sembelih lembu dan sebagainya pada itu. Tapi pekan daya pada pagi tersebut kita menerima berita pulangan almarhum kembali ke rahmatullah, maka saya dan beberapa orang jawatan kuasa bergegas ke Kuala Lumpur untuk memberikan penghormatan terakhir menziarahi jenazah dan solat jenazah. InsyaAllah Ustaz Nabil akan start live ini sebentar lagi. Ini orang kata cabaran lah untuk bersiaran secara langsung ni. Dan senang juga untuk kita uruskan. Kalau macam semalam cuaca agak buruk ataupun hari hujan yang lebat, maka kita tak dapat bersiaran pada peringkat awal bersama Ustaz Munawir semalam. Baik, solat jenazah gaib. Jenazah gaib ni adalah solat jenazah yang diadakan apabila jenazah tidak ada di hadapan kita ataupun jarak yang jauh. Sebagaimana baru ni Syekh Faisal Omar, PTA ataupun Pegawai Tabligh Agama daerah Al-Usta ada bincangkan isu ni lebih-lebih lagi pada waktu PKP ni. Boleh tak kita buat solat jenazah gaib? Sebab kalau ikut dia mestilah melebihi 2 mahalah jarak yang jauh. Sebab PKP ini dikiaskan kepada kita penjara tak boleh. Macam contoh orang tu dalam penjara dia nak solat jenazah gaib, maka dia boleh walaupun dalam yang sama. Dia nak solat jenazah mungkin pada ahli keluarga dia meninggal dan sebagainya, maka dibolehkan. Dia PKP pun boleh. Mungkin boleh merujuk pada Syekh Faisal Omar yang ada buat kenyataan solat jenazah gaib ni, insya-Allah. Baik, Ustaz Nabil, kita mula. Anda sebut dah sikit tadi berkaitan dengan kronologi 1 Mei 2019 yang tahun lepas kita kehilangan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Ali Al-Hafiz yang mengikut jejak 2 lagi abang kekandanya yang mendahului telah kembali ke rahmatullah, iaitu bapa saudara kepada Ustaz Nabil kita yang bersiaran dengan kita pada petang ini. Silakan kepada Ustaz untuk perkongsian dengan para penonton. Silakan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Pertamanya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Fadil Ustaz Azhan Ishak bersama dengan isterinya Puan Simbi dan juga rakan-rakan daripada Kota Raja yang mengizinkan kepada kita untuk bersama-sama bersiaran pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ruang waktu ini kita dapat manfaatkan sebaiknya. Juga kita ucapkan terima kasih kepada muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya yang berkesudian untuk meluangkan masa di saat yang agak perdana ini. Sudah pastinya di saat ini ujian kita adalah emosi, perasaan, apatah lagi dengan keadaan. Mudah-mudahan ruang waktu yang kita isi dan gunakan sebaik mungkin ini menjadi saksi apabila kita pulang ke rahmatullah. Ia adalah ruang yang pernah kita berikan untuk sama-sama kita mendengar kalam Allah
dan kita mengikut apa yang disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan kita doakan mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita di alam maya ini Allah anggap ia sebagai salah satu ruang dalam majlis ilmu yang diberkati, dirahmati, juga dinaungi oleh para malaikat insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk saya buka gelanggang dan juga perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini berkenaan dengan genap setahun almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin selaku penaung Kota Raja yang juga merupakan bapa saudara saya sendiri telah pun kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kami dalam keluarga besar Haji Din memang rasa akan kehilangan tokoh-tokoh utama dalam keluarga kami. Dan saya yakin rakan-rakan muslimin muslimat ibu ayah juga terasa akan kehilangan seorang tokoh agama di negara kita. Walaupun mereka telah pun mendahului kita, sudah pasti banyak ilmu, banyak tinggalan pengetahuan yang mereka tinggalkan untuk kita yang perlu kita lunaskan, yang perlu kita sampaikan dan perlu kita sambung sahaja usaha mereka. Mudah-mudahan ia adalah satu nilai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Fadil Ustaz Azhar mungkin dah kongsikan bagaimana detik-detik bermulanya ataupun detik-detik berlakunya pada tarikh 1 Mei tahun lalu, dan sudah pastinya saya ketika itu berada di TV Al-Hijrah sedang bertugas untuk siaran langsung Assalamualaikum. Seawal jam 7 pagi, 6.30 lebih kurang saya dah sampai sana dan berita tentang almarhum waktu tu kami dalam ahli keluarga sedang berutus mesej, berutus berita. Apapun Allah telah tetapkan tarikh dan waktunya. Beliau kembali dalam keadaan yang baik, bahkan tarikh dan masa yang cukup baik sehingga ramai di kalangan anak-anak murid terutamanya dan juga mereka yang pernah mendengar ceramahnya daripada jauh, daripada Johor, daripada Kelantan ada, daripada Perlis keluarga kami ada, dan Ustaz Azhan dan rakan-rakan daripada Perak turun, masya-Allah. Jadi berarti ruang waktu untuk sama-sama pada sisi akhir untuk bertemu dengan almarhum dapat kita lunaskan. Apapun sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bertitik tolak daripada apa yang berlaku, kita sebagai manusia biasa, kita tidaklah boleh untuk terus meratap ataupun terus kita berputus asa dengan apa yang Allah berikan ujian kepada kita. Mudah-mudahan mereka yang telah pun melunaskan urusan dakwah di muka bumi, mereka telah selesai urusan mereka. Hari ini kita yang masih hidup, apa yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga di antara uslub ataupun di antara jalan wasilah dakwah yang kita gunakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Azhan mengambil kesempatan Ramadan untuk kita adakan juga kuliah-kuliah mengisi ruang waktu. Tak semestinya pada waktu sembahyang tarawih. Kita mengambil waktu petang mungkin, di waktu pagi mungkin adalah ruang yang terbaik untuk kita isi. Tambahan pula bila ujian pandemik COVID-19 ini memberikan kepada kita ruang yang seluas-luasnya untuk kita berada di rumah, kita berada bersama dengan keluarga dan di sana kesempatan untuk kita ambil. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita sikit sebanyak tentang latar belakang almarhum, kemudian saya nak bawa beberapa intipati yang saya boleh ambil sebagai pengajaran yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, terutama ibu ayah dalam proses kita menjadi seorang ketua, seorang mas'ul, seorang yang diberi tanggungjawab untuk mengendali keluarga. Apa yang membanggakan saya ialah saya berada dalam keluarga besar Haji Din dan Hajah Cik Tih yang melahirkan 10 orang anak yang mana 10-nya berjaya. 3 orang lelaki, 7 perempuan. Mereka semua menjadi orang yang diistilahkan sebagai orang yang suka didampingi dan suka untuk membantu masyarakat. Tak kira walau apa jua pangkat, apa jua keadaan, saya lihat mereka 10 beradik menjayakan misi yang mana saya lihat ibu ayah mereka yang saya tak sempat tatap wajah tok nenek moyang saya, iaitu Tok Wan Din saya dengan Hajah Cik Tih, Tok Tih saya tak sempat tengok sebab mereka meninggal tahun 77, Tok Wan Din 77, Tok Tih 76, Tok Wan Din 76, Tok Tih 77. Jadi saya tak sempat lihat kedua-duanya, cuma saya digambarkan tentang kepribadian datuk dan nenek saya. Apa yang berlaku ialah keluarga mereka adalah keluarga yang agak miskin. Ya. Walaupun miskin tetapi tidak miskin agama. Ini yang saya nak terapkan untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini nak bagi kasih sayang
dengan kita bagi kadang-kadang lebih daripada apa yang mereka mahu, apa yang mereka perlu. Ibarat anak-anak kecil kita yang nak membesar. Apa yang kita nak didik mereka? Kita bagi handphone, kita bagi iPad, kita bagi kemudahan untuk anak-anak kita menggunakan teknologi. Betul, kita kena ikut arus masa. Tetapi bagaimana almarhum Tok Wan Din saya mengajar 10 beradik ini. Saya mengambil peluang ini untuk saya dengar mak saya cerita hatta masa mereka masih hidup, Datuk Hasan Din, Datuk Harun Din, Ustaz Ishak Din. Setiap tahun kami buat hari keluarga dan mereka bercerita tentang kisah hidup mereka untuk kami anak beranak, cucu cicit keluarga Haji Din dengar, ambil pengajaran. Salah satu yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya lihat ketiga-tiga watak ini menggambarkan perbezaan dari sudut watak yang masing-masing. Tetapi ketiga-tiga mereka, Datuk Abu Hasan, Datuk Harun dan juga Ustaz Ishak, saya nak ceritakan bahawa mereka mempunyai karakter yang ada pada ibu dan ayah mereka. Tegas, penyayang, pemurah, peramah, bahkan mesra. Itu perkara yang saya nampak pada ketiga-tiga watak utama dalam keluarga kami. Begitu juga dengan 7 lagi adik-beradik mereka yang lain. Ya? Bermula dengan nama Fatimah, nombor 1. Kemudian yang kedua Harun, Fatimah, Ishak, Harun, kemudian Ruqyah, kemudian Abu Hasan, lepas tu mak saya, Cik B. Kemudian Maryam, kemudian Jariah, kemudian Khadijah dan terakhir sekali Cik Wangi, 10. Kesemua mereka ada sifat tu. Penyayang, suka bantu orang, tegas ada. Dan saya lihat karakter yang ada pada ketiga-tiga ini memberikan satu kesan kepada kami, anak beranak. Kami, macam saya, anak menakan. Kita terasa. Apa yang saya nak sebut pada sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bertitik tolak daripada awal tadi. Pendidikan bermula daripada rumah, walaupun ibu ayah, Tok Wan saya dulu hanya bekerja sebagai pencuci dekat sekolah. Kita istilah sebagai apa panggil? Apa Ustaz nama dia? Pencuci ni, apa nama dia? Allahumma salli, lupa lama nak sebut. Cleaner. Bahasa sekarang kita gunalah cleaner. Walaupun cleaner, tapi dia tak malu sebagai seorang yang menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Bila masuk waktu sembahyang, sahabat-sahabat ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, saya digambarkan oleh mak saya, terutamanya, bila masuk saja waktu sembahyang, kalau ada anak yang belum lagi duduk di tikar sejadah, tak lagi hampa jaga. Tu pendidikan. Kita hari ni, tikar sejadah tak tahu ke mana lagi. Azan dah lama. So, kita tak dirikan solat dengan keluarga. Pembentukan itu tak wujud. Saya lihat bila ayahnya yang nama Haji Din ini agak tegas dengan agama. Bila bab agama, dia akan suruh anak dia buat benda yang menjadi kewajipan, terutama solat. Saya lihat perkara ni turun-temurun sampai ke anak mereka. Antaranya Datuk Seri Abu Hasan Din. Sebab apa tuan-tuan? Apabila saya ada ruang dan waktu ketika saya bujang-bujang dulu, saya sempat bermalam di rumah mereka dan sebab saya suka berkawan dengan anak dia, Fauzan tu. Kalau Yusri agak dewasa sikit banding saya dengan Fauzan. Yang saya syoknya, saya sukanya ialah bila waktu maghrib, sebab fahamlah almarhum ni orang yang agak sibuk. Dia sebagai seorang penasihat kepada Sultan, kepada Agong ketika itu. Memang ruang waktunya terhad. Tetapi dalam keadaan dia berkhidmat kepada seorang ketua agama, ketua negara, khidmat dia ataupun jasa dia ataupun pengorbanan dia untuk masyarakat, untuk umat tak dilupakan. Setiap masa pasti ada ruang waktu dia akan isi dengan pengisian agama. Di masjid, di surau, hatta di mana-mana sekalipun. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Azhan. Kalau bersama dengan beliau, dia tak pernah letak berapa nilai harga. Panggil-panggil lah berapa pun. Yang penting apa panggil dengan cara yang betul. Kalau dengan cara yang tak betul, tak ikut ketetapan seperti yang dia nak, apa cakap? Dia tegas. Maka saya lihat ialah bila waktu yang ada senggang, antara waktu maghrib dengan isyak yang tidak ada kuliah, dia akan ada di rumah dan waktu itu dia akan manfaatkan dengan solat berjamaah. Saya tengok di loteng ataupun di kawasan atas, tingkat atas rumah dia tu, di kawasan agak kawasan ruang tamu atas tu, di situlah tempat mereka untuk mendirikan solat maghrib secara berjamaah. Saya ni sebagai anak saudara kita ni, biasalah kadang-kadang tambah-tambah bujang, leka sikit lah, lalai sikit. Kadang duduk sembang dengan anak dia, kadang-kadang main komputer, kadang-kadang biasalah bujang dengar lagu sebagainya. Tapi bila time maghrib,
Saya tengok terus bergegas anak-anak dia. Rupanya dia dah didik benda yang sama macam yang Tok Wan dia najak. Maghrib ataupun kita kata waktu semayang mesti kena utamakan. Sampai tahap waktu semayang tu, waktu sebelum azan tu lagi, dia dah siap hampak tikar sejadah. Bahkan dia sendiri tunggu duduk di tikar sejadah. Kalau kita yang duk ralik ni, leka lah kan. Duk lalai, duk ada benda yang kita duk buat ni. Dia tanya, nak sembahyang ke? Nak main lagi? Nak buat apa tu? Dia akan bagi tahu, dia hint kita benda yang agak tegas dan kita rasa macam pedas lah. Memang kena pun buah tu. So, kita cepat-cepat bertindak untuk utamakan perkara yang menjadi kewajipan. Ibu ayah dirahmati Allah sekalian, Ramadan ini dan ruang ini, kita ada masa tu. Sebabnya sebelum ni, kita balik pejabat, kita balik kerja, mungkin ruang waktu kita terhad untuk bersama dengan keluarga. So, kita ada masa. Apa salahnya kalau kita buat bentuk macam ni? Tak dapat 5 waktu pun, paling tidak 1 waktu, sahabat-sahabat. Cuba didik. Saya tengok almarhum walaupun sibuk-sibuk, dia mengambil peluang antara maghrib isyak tu diisi. Jadi imam, kemudian dia baca doa dan ada sedikit ruang waktu untuk bagi pengisian. Bukan bagi ceramah macam kita ni bagi ceramah dengar macam saya dengar ceramah ni, bukan. Dia bagi pengisian, iaitu pengisian apa? Pengisian keluarga. Kadang-kadang dia tanya anak-anak dia, malam ni kita nak makan apa? Itu dia. Bah, lama tak makan KFC bah. KFC sampai. Saya untung lah sebab kita hidup rumah orang kaya. Kan? Apa saja kadang anak keluarga dia minta. Dia tanya kadang, macam mana hari ni okey? Ada apa aktiviti hari ni? Dia tanya dengan ahli keluarga dia. Nampak sahabat-sahabat? Ini perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bagaimana seorang ayah mainkan peranan. Di luar tegas, betul tegas ada. Tetapi dengan ahli keluarga, dia tetap menyantuninya dengan ramah. Sampai anak-anak dia seronok. Saya ni sebagai orang luar, saya faham. Karakter Datuk Buah Hassan, orang yang tegas. Jangan salah cakap. Kalau salah cakap, hampa berasa lepas tu. Ustaz Azhan dah biasa dengan dia, faham dah tu. Memang telinga tahan lah kata. Cuma kita abang kata, dia ada hak dia. Dia nak ceritakan bahawa ketegasan dia kena pada tempat dia. Apabila waktu semayang, dia utamakan dengan waktu semayang. Kemudian dia buat pengisian. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak minta kita sama ambil peluang. Tambah-tambah kita ada waktu yang panjang. Kalau dapat waktu antara maghrib isyak ke kan, ataupun isyak ke tarawih tu, antara tarawih tu, isilah dengan tazkirah sikit. Bukan tazkirah buka kitab nak baca, tak payah. Kita minta anak-anak kita cerita tentang kisah Nabi, ataupun kita sendiri cerita tentang kisah Nabi. Ataupun kita ambil kisah-kisah ulama untuk paling dekat dengan hidup kita. Dan dia pun sendiri saya tengok, dia tanya anak-anak dia permasalahan, dia kongsi isu-isu semasa, dia tanya anak-anak dia berkaitan dengan masalah. Dan ini yang lebih dekat. Saya nampak ialah keakraban itu wujud. Sebab satu, apabila dia mengutamakan hak Tuhan, solat itu, kemudian pula dia mengutamakan, dia memberikan hak-hak kepada manusia ataupun kepada ahli keluarga. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, ini watak yang saya nampak ada dalam keluarga ini. Dan saya nak minta ibu ayah juga kita kongsikan. Kenapa tuan-tuan? Nabi sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Atau kama qala Nabi SAW. Ibu bapa main peranan. Dalam hal kita nak berdepan dengan situasi yang kita tak tahu lagi akan datang bagaimana. Yang isu yang berlaku saat dan ketika ini yang agak membimbangkan. Bila datang saja virus ini, mujur. Agak lengang. Agak suam-suam suku. Tak ada dah isu ini. Walaupun dulu ada. Tetapi Alhamdulillah Allah bagi peluang pada kita untuk perbetulkan dalam tempoh ujian ini. Maka saya nak minta ibu ayah, kita kalau boleh kita jadi sebagai pendidik di dalam rumah tangga. Kita kena wujudkan nilai-nilai yang sedia ada dalam rumah tangga kita. Maka apa yang disebut, saya nak sebut, yang disebut oleh Datuk Buah Hassan juga dalam keluarga ialah penjagaan ataupun pemerhatian kepada ahli keluarga. Ya, dalam masa yang sama, hak Allah kita utamakan. Kadang-kadang bila saya sebut tentang hak Allah ni, namun tentang solat lah, yang menjadi pokok pangkal dan asas. Saya lihat juga perihal ini dalam keluarga Datuk Harudin. Juga dalam keluarga Ustaz Ishaq Din. Mana ada manusia yang sempurna. Sudah pasti di sana, kalau kita lihat, bahkan saya sendiri pun ada banyak kelemahan. Nak kira dengan anak keluarganya pun, kita kata ada kelemahan. Tetapi, setiap sesuatu yang ditekankan dalam keluarga, solat adalah tiang utama. Datuk Buah Hassan, Datuk Harudin, Ustaz Ishaq pun sama. Dia akan tekankan perihal solat dulu. Apa jadi pun utamakan hak Allah. Dengan solat, sebab apa? Bila solat, kita akan betulkan kehidupan. Sebab masalah ialah kita tidak disiplin apabila Allah telah mendisiplinkan kita dengan waktunya. Cuma kita tidak disiplinkan. Apabila datang saja laungan azan yang kedengaran di corong-corong masjid surau Menaksah kita tu,
Kita buat halal balai je, kita buat relax je, kita buat tangguh-tangguh. Ini hal yang kadang-kadang menjadi satu kelemahan pada kita umat Islam hari ini. Maka kita kena betulkan balik. Yang kedua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tengok sudut pandang yang lain yang saya nak sebut pada sahabat-sahabat sekalian. Iaitu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, kena ada nilai ni. Iaitu ketegasan dalam kelembutan. Kelembutan dalam ketegasan. Lebih kurang lah, apa-apa pun jadilah. Yang penting, lembut-lembut juga, tapi dalam lembut ada tegas. Datuk Harun lembut, tapi dalam lembut dia ada tegas. Datuk Hassan, dia nampak garang, tapi dalam garang dia ada tegas. Tegas dia dalam keadaan manja, dalam keadaan kasih sayang. Saya, apabila dapat tawaran nak pergi sambung ke Universiti Al-Azhar Mesir, Ustaz Azhan dan juga sahabat-sahabat saya, waktu tu seronok lah. Seronok. Bila mak saya kata, pi habaq dekat Pak Lang, pi habaq dekat Pak Nak, pi habaq kat Pak Ngah sekali semua. Saya pergi Kuala Lumpur, ni lah masa saya nak enjoy. Sambil-sambil saya pergi jumpa mereka lah. Jumpa anak-anak mereka ni, saya enjoy lah. Enjoy bukan apa, kadang-kadang pergi jumpa mereka bawa keluar pergi Kuala Lumpur. Kita pun tengok Kuala Lumpur. Kita orang kampung, punya culture shock tu kan. Punya tergempak terkejut ni jadi macam monyet apa, hook mak weh. Tengok Kuala Lumpur ni waktu tu. Tapi, bila saya pergi, saya cerita benda ni. Apa yang berlaku ialah, bila saya sembang dengan Datuk Harun kata, saya cakap dia, Pak Lang, Alhamdulillah dapat tawaran pergi sambung ke Al-Azhar. Oh, Alhamdulillah. Bidang apa? Usuluddin. Oh, Masya Allah. Bagus. Tahniah. Apa ni kena study kuat sikit lah. Itu pesan Datuk Harun. Saya pergi ke Datuk Abu Hassan. Saya pun cakap dengan dia, Pak Nak, ni dapat tawaran pergi mengaji di Mesir ni. Jadi macam Pak Nak, insyaAllah. Hoi, bila nak pergi? Dia tanya kita pun. Tak lama nanti hujung bulan 9 nak pergi lah. Ambil kos apa? Dapat fakulti apa? Ambil Usuluddin. Ui, Usuluddin payah. Tak ambil syariah. Syariah buat hukum akal. Tu cara Datuk Abu Hassan. Saya nak kata apa? Dia bukan tak suka. Tapi cara dia nak bagi motivasi kepada kita. Jangan pandang mudah. Jangan pandang benda tu remeh. Sebab kita nak membawa nilai besar, nak tanggung nilai ilmu, nak bawa balik tanggungjawab, menyampaikannya pula lepas ni. Baru saya faham apa yang istilah kalam mereka setelah mereka meninggal. Waktu tu kita tak faham. Kita faham karakter dia. Bila Datuk Abu Hassan sebut memang akan tegas. Tapi Datuk Harun lembut. Okey. Cuma kita bila mereka meninggal, mereka kita dah belajar, dah selesai, baru kita faham. Rupanya Datuk Abu Hassan dalam keadaan dia cakap tu nampak garang, tapi ada tegas. Ibu ayah dikasih sekalian. Kenapa saya sebutkan perihal tegas ini? Perihal tegas ini penting. Bagaimana Nabi SAW juga tegas. Ketika mana orang nak sebut, kalaulah kamu ni sayang dekat Fatimah melebihi daripada kasih sayang kamu kepada orang lain, katakanlah kalau Fatimah ni buat benda yang tak elok. Apa yang kamu buat? Nabi juga sebut, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi dengan penuh tegas. Kalaulah didapati Fatimah ini mencuri, contoh, apa yang aku buat? Laqata'tu yadaha. Aku akan potong tangan dia. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian? Ketegasan Nabi ada. Tapi Nabi tetap menunjukkan kasih sayang kepada Fatimah dan juga isteri-isterinya. Aisyah, Ummu Salamah dan sebagainya. Hal ini juga saya nak pesan pada ibu ayah. Untuk kita bentuk keluarga kita menjadi satu keluarga yang bahagia. Bukan hanya di saat dan ketika ini. Kita nak tengok generasi akan datang juga. Mereka akan mewarisi cara dan kehidupan kita yang lebih baik. Maka tuan-tuan di saat ini kita perlu tegas. Tegas berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan pendidikan dan juga berkenaan dengan tarbiyah. Cara untuk kita mendidik mereka. Ibu ayah dikasih sekalian. Bila saya lihat balik dalam kehidupan anak mereka, sebagai contoh keluarga Datuk Abu Hassan Din. Walaupun orang pakat tanya, tak ada ke keluarga Datuk Abu Hassan Din boleh jadi pendakwah? Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, pendakwah bukan bererti orang yang duduk di pentas macam saya saja. Kadang-kadang mereka mewarisi dengan cara pembawakan akhlak. Tengok Abang Yusri. Walaupun dia bukan jadi seorang pendakwah yang boleh bercakap kemas macam orang lain, tapi watak dia orang senang. Sampaikan dia duduk dalam kelompok konvoi motor besar tu, dia membawa uslub ad-dakwah. Sampai waktu nak semayang, orang malu dengan dia. Sebab dia anak Datuk Abu Hassan. Contohnya. Siapa kawan-kawan dia? Antaranya dulu, Ameng Spring. Sebab saya tengok gambar dulu, saya kata, "Woi, Mayu, dengar Ameng Spring." Lagu Bougainvillea. Kita peminat dulu-dulu kan. Jadi, cerita dia bawa uslub dakwah tu. Walaupun dalam cara begitu. Ini hasil daripada didikan. Begitu juga dengan anak-anak dia yang lain. Saya
lihat dia bukanlah kita kata kita nak minta anak kita jadi macam kita pendakwah, macam duk ceramah ni. Tak, bawa watak sebagai orang yang boleh mendakwah orang, menyeru kepada kebaikan. Hal ini yang perlu kita didik. Saya yakin ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, tak ada mak ayah nak jadikan anak-anak dia penjenayah. Tak mau langsung nak anak-anak dia buat benda-benda kotor. Semua nak jadi yang baik. Tapi kadang-kadang jadi juga. So kat mana kita nak buat? Kita patah balik. Kita nak melentur mereka, kita ambil daripada sisi pandang yang saya nak sebutkan berkenaan dengan karakter yang ada pada almarhum Datuk Seri Abu Hassanuddin. Pertama yang saya sebut tadi berkenaan dengan mengutamakan hak Tuhan. Yang kedua, tegas dalam mesra. Mesra dalam tegas. Tak apalah, boleh macam mana pun. Garang dalam mesra ke apakah. Yang penting, dalam keadaan perihal kita yang sifat beremosi ni, tetap kena ada ketegasan. Ketegasan pula kena pada tempatnya. Jangan duk tegas. Hampir beli rokok, aku pas-pasan dah beli rokok. Han tak faham hal ni. Tu tak kena. Hak tu tegas tu tak kena. Tegas pada kemungkaran. Tak betul. Benda tak boleh. Benda hak yang tegas pada benda kebenaran. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, lihat dalam Al-Quran, apabila kita duduk dalam Ramadan ini, Allah sebut bulan ini adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang saya bersembang, ialah ada masa-masa yang saya suka sembang dengan Pak Menakan, tapi kena tengok karakter dia sebab kita tak berani, kita jarang-jarang nak duduk dekat, tiba-tiba kena jokah. Keyau lah kita. Umpai dirahmati Allah sekalian. Bukan jokah sebab marah tak. Jokah dengan kasih sayang. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Saya cerita dengan mereka, saya kongsikan kisah-kisah saya kadang-kadang. Ada memberikan saya nilai inspirasi. Kerana apa? Dalam tegas itu mereka mendidik kita. Saya nak pesan pada ibu ayah. Datuk Harudin, orang yang lembut. Tuan-tuan pernah dengar tak dia jokah? Tuan-tuan pernah dengar tak dia tinggikan suara? Ustaz Ishak Din, dia nampak macam tegas betul. Senyum payah. Macam Datuk Abu Hassan, dia senyum kadang-kadang boleh nampak senyum. Bila Ustaz Azhar nak ambil gambar, Ustaz Datuk kita ambil gambar, kita selfie, dia boleh senyum. Tapi kalau Ustaz Ishak dia nak senyum tu payah. Tapi kalau dapat senyum tu untung lah. Tu karakter ketiga-tiga ni. Walaupun macam tu, tetap ada dalam hati dia pun tetap ada taman. Tetap ada keseronokan. Baik, perkara ketiga saya nak kongsikan dengan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada sudut pandang untuk kita ambil hasil daripada pendidikan keluarga Haji Din dan Hajah Cik Tih pada Datuk Hassanuddin ini. Yang ketiga, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sifat ini kita kalau boleh kita kena pupuk dalam diri kita dan kita kena suburkan dalam keluarga kita, terutama dalam Ramadan ini. Apa dia? Kita kena jadikan diri kita dan ahli keluarga kita di antara orang yang pemurah. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, saya tak jumpa orang yang baik hati. Saya tak jumpa orang yang pemurah macam mereka tiga. Ada orang lain pun, tapi mereka tiga ni pemurahnya berbeza. Lain rasanya. Bukan sebab Puak Melakang kita, tak. Itu satu hal. Sebab setiap kali kalau kami datang, kami ni orang Perlis. Kita main ni jauh. Kadang-kadang 10 jam, kadang-kadang 12 jam. Mana ada lebuh raya waktu tu. Ayah pula naik Corolla. Toyota Corolla. Zaman dulu. Bawa kereta pun 90, 100 tu kira laju dah waktu tu. Masuk pula kadang masuk ke Batang Kali. Nak keluar balik mana tersalah silap. Jalan masuk dalam hutan kampung. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila sampai, mereka raikan kami. Bukan hanya rai kira sebagai adik-beradik. Rai sebagai tetamu. Watak ini saya lihat ibu ayah. Bukan saya nak puji mereka. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat. Kenapa? Watak ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebagai contoh, Datuk Abu Hassan dan Datuk Harudin. Ustaz Ishak dia sama. Kalau tuan-tuan pergi rumah mereka dulu-dulu berbeza. Datuk Hassan, rumah yang disediakan oleh pihak istana. Besar, tuan-tuan. Belakang istana. Waktu tu kalau nak masuk, lalu ke belakang istana, naik atas bukit tu. Kalau kami main askar-askar polis-polis dengan Pojan dengan Datuk Harun, Najmi, lepas tu anak Ustaz Ishak Din, Patu Bari, kami bertiga orang. Lepas tu anak Hajar Jariah, Oli, waktu tu main kan. Berguling-guling daripada bukit atas turun. Tu zaman dulu lah. Punya rumah dia besar. Rumah Datuk Harun, Masya Allah, lagi besar. Rumah Ustaz Ishak kecil sikit. Tapi Allah bagi kepada dia, walaupun kecil, keluarga besar. Zaman dulu. Tapi bila dia dapat rumah yang Allah bagi kat dia kemudahan, dia dapat beli rumah yang besar dan rumah yang besar tu digunakan untuk majlis ilmu. Baik tuan-tuan, tak sia-sia. Beli rumah besar bukan untuk nak beli bangga, tapi untuk diimarahkan dengan majlis ilmu. Allahu Akbar. Datuk Harun, rumah dia dulu buat besar sebab nak bagi ruang untuk kelas Darussyifah. Datuk Abu Hassanuddin, orang yang sedia rumah dia besar. Lepas tu kemudian dia buat rumah besar. Rumah besar tu, rumah untuk digunakan sebagai untuk majlis-majlis pertemuan dan kerakyatan. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Saya sebut apa tadi? Tentang pemurah. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Tok Wan Din, ayah mereka Haji Din, Hajah Cik Tih. Tok Wan dengan Tok Din. Tok Wan Din dengan Tok Tih.
Mereka dua ni orang miskin. Tok Teh tak ada kerja apa, duduk rumah jaga 10 anak ni. Tok Wan Din macam tadilah, cleaner, pencuci dan juga sebagai guru agama, mengajar agama di kampung Buhur Mali masa tu. Apa yang saya nak beritahu pada ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, gaji tak banyak tapi tetap boleh membesarkan 10 anak. Ustaz Ishak Din tak dapat pergi ke Universiti Azhar, tak pergi keluar negara sebab mak ayah tak mampu. Dia terpaksa korbankan, tak apa. Dia bagi laluan kepada adik dia, Datuk Harun Din. Kemudian Datuk Abu Hassan Din dapat pergi. Sebab tu yang kadang-kadang orang tengok, kenapa Ustaz Ishak Din tak pergi mengaji di Azhar, kenapa tak? Tak, dia mengaji pondok tapi ilmu Masya Allah melangit. Ibu ayah dalam pengorbanan. Tapi saya nak sebut, mak ayah dia pun walaupun tak berapa nak ada duit, tapi tetap mengajar anak-anak jangan kedekut dengan rezeki yang kita ada. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya nampak dalam peninggalan khazanah warisan ibu ayah yang mendidik mereka ini, bila Datuk Harun, Datuk Hassan, Ishak dan sebagainya membesar dengan keluarga yang semakin membesar ini, setiap kali pergi, jiwa mereka tetap nampak pemurah. Ibarat begini tuan-tuan, kalau kita pergi rumah, macam saya sebut tadi, kalau saya pergi rumah, mereka akan layan kita. Betul? Itu satu hal. Saya tengok orang lain yang datang rumah mereka. Datuk Abu Hassan, Datuk Harun Din. Ada terjadi tetamu datang, tak sampai 3 minit, tak sampai 5 minit, ayak akan sampai letak atas meja. Betul Ustaz Ishak? Ustaz Azhan, saya nak tanya. Ya. Kalau pergi rumah Datin Rosbi, sampai duduk, tak ada sampai 5 minit, ada je ayak. Tak pun ada je makanan sampai dulu. Ini saya nak sebut. Orang yang biasa dekat dengan mereka, biasa pergi jumpa, kadang-kadang orang yang tak kenal pun pergi jumpa, tak sampai 5 minit, ada je ayak akan sampai. Ada sahabat saya bila saya ceritakan benda ni, dia kata Ustaz, tengoklah rumah Datuk Harun, tengoklah rumah Datuk Abu Hassan, berapa ramai bibik dia. Anak-anak dia saja berapa orang bibik. Ibu ayah, jangan kita kira tentang bibik, kita kira tentang kita. Kita yang duduk di rumah ni, apa yang kita kena buat? Ialah kita kena ihtiram ad-duyuf. Kita kena muliakan tetamu kita. Tetamu tu bawa rahmat. Ni yang benda yang kadang-kadang kita ni hari ni tak ambil cak ni. Sebab apa? Sebab tetamu tak main. Yalah, rumah dah kerja tutup je. Lepas tu pula tak pernah ajak orang main. Macam mana rumah nak bawa rahmat? Rumah mereka ada saja orang yang akan datang berkunjung. Ni bawa rahmat. Saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat. Mereka pemurah dengan orang yang datang. Duduk saja, bagi makan. Saya tengok, bukan, ialah yang saya kenal ialah kadang-kadang tengok Anwar Ibrahim mai. Kadang-kadang orang ada pangkat lah datang mai. Orang istana datang. Kita pun tengok, kadang-kadang Datuk Siti Nurhaliza mai. Betul, orang ni ada nama, mereka layan. Tapi kadang-kadang orang yang datang tu, orang tak ada nama. Saya pun, tapi dia tahu. Orang mana, nampak orang kampung. Ya, walaupun orang biasa-biasa, tetap dilayan mereka seperti raja. Bagi makan, bagi minum apa semua. Sebab mereka adalah tetamu. Itu pemurah dalam konteks yang mudah. Kita pergi rumah orang, tak payahlah, orang main rumah kita. Kita buat apa? Sila masuk. Allah, lama tak jumpa. Pompang, gedebak-gedebuk, sembang 3 jam. Kawan tu telan elok sampai berkali-kali dah. Sampai tak tahu puasa, tak puasa. Jadi dah macam nak puasa lah. Sebab 3 jam tu tak telan ayak lain, melainkan ayak liok. Kita pula, Allah minta maaf lah. No? Tak ada nak sedia ayak kopi, ayak apa nak bawa nak kita ni. Dah 3 jam, kawan tu main rumah, baru teringat ayak. Kawan tu dah telan lah. Tu satu hal. Satu hal lagi, kadang-kadang kita letak atas meja apa dia? Kuih-kuih raya tahun lepas. Tak ada nak tukar. Orang tu main bekok-bekok, tu dia bukan dekat berhapak. Berkulat dah. Tuan-tuan, perempuan, Allah maaf sebutlah, bukan kita lah, orang lain lah ni. Kita nak betulkan balik. Iaitu ihtiram duyuf dengan keadaan jiwa kita jadi orang yang pemurah. Tu baru sifat yang biasa. Nak tengok sifat yang luar biasa, tengok Datuk Abu Hassan, tengok Datuk Harun Din. Setiap kali contoh saya nak sebut, contoh setiap kali dekat Ramadan, memang saya akan terus teringat mereka. Sebab apa? Datuk Abu Hassan akan buat majlis keraian dekat rumah ni, majlis kesyukuran. Dia buat majlis kesyukuran, dia biasa je. Orang datang, makan. Tolong doakan untuk mereka, tolong doakan untuk kita semua. Paling-paling tidak, doyan. Makan nasi gulai kampung. Kepala ikan ke apa semua. Itu cara dia. Dia buat makan. Datuk Harun Din, sembelih lembu. Buat lapar, majlis lapar tu. Macam orang ramai. Masya Allah. Tabarakallah. Ramai orang. Mai bantu. Hak tu dia bagi orang. Tu dalam keadaan puasa. Untuk dia rasa seronok dengan ketibaan Ramadan. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Ini watak-watak yang ada. Kalau Ustaz Ishak tak payah ceritalah, dia majlis ilmu dia tu, kat situ dia bagi makan, kat situ dia sediakan tempat untuk orang mai. Kemudian dia sedia
makan untuk orang yang mai. Allah, padahal tuan rumah, dia tok guru. Allahu Akbar. Ini jiwa yang ada pada mereka, sifat pemurah yang tak pernah berkurang. Saya nak minta kalau boleh, kita pun sama ibu ayah, kalau boleh kita jadi orang yang pemurah untuk didik anak-anak kita jangan bersifat bakhil, terutama di bulan Ramadan ini. Sebab kita nak ambil contoh yang besar yang ada pada sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan oleh Aisyah apabila sifat pemurahnya Nabi itu ada pada Nabi setiap masa. Apatah lagi bila masuk saja Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. So kita, walaupun kita ni pada bulan-bulan lain tu tak berapa nak keluar sangat duit tu, mudah-mudahan Ramadan ni jadi ringan nak keluarkan. Terutama kita punya Kota Raja ni. Kita faham dulu Ustaz Azhan dengan almarhum Datuk Seri Hasanuddin, mereka berusaha turun ke padang, pergi ke lapangan sampai satu Malaysia. Pusing saya tengok dalam jadual, kadang-kadang sampai Melaka, kadang-kadang sampai ke Kelantan, sampai ke Johor, sampai ke Penang, sampai ke Perlis, Kedah. Turun untuk nak sampai ilmu dalam keadaan nak memperluaskan dakwah ini. Terutama nak bagi ruang di Kota Raja itu sebagai medium ataupun medan dakwah kepada orang di Perak tu sendiri, insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita jadi pemurah jangan hanya pada masa-masa tertentu. Sebab kita jangan yakin sangat semua harta itu kita punya. Kena fikir. Piramli dah bagi tahu dah. Harta ini Ahmad Albab yang punya. Ada saya sebut je lah. Harta itu Allah Ta'ala yang punya. Dia bagi kita pinjam sat. Kita pegang. Lalu rasa nampak banyak dalam akaun kita. Betul tak? Saya pun kadang buka-buka. Ui banyak oh. Sekali ceramah pergi. Ui banyak orang lagi. Alhamdulillah. Tengok esok. Buat bersusuk pula dah. Banyak hutang. Nampak tak ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian? Berarti tak lama. Apa yang kita ada tak lama. Maka sifat yang ketiga yang saya nak ambil pada sisi pandang saya sebagai seorang anak menakan kepada almarhum Datuk Seri Hasanuddin ialah dia seorang yang pemurah. Setiap kali Ramadan dia akan buat perkara yang menyeronokkan hati orang. Hatta kalau dia balik daripada Kuala Lumpur, balik main ke Perlis dulu masa saya kecil, saya suka sangat sebab dia akan jemput ahli keluarga ni pergi makan. Makan kat mana? Kuala Perlis. Kuala Perlis tu memang tempat apa orang panggil, tempat hot lah, tempat yang memang orang rasa seronok lah. Tempat kalau pergi Perlis makan ikan bakar kena pergi Perlis, Kuala Perlis. Tak ada tempat lain lah, walaupun tempat lain pun ada juga tempat nak bakar ikan tu, cuma tempat favourite adalah di Kuala Perlis. Kami pergi makan, sekali makan tuan-tuan bukan 2-3 ringgit, bukan 2-30, bukan 2-300, dekat-dekat beribu. Tapi Zaz kelak macam tu je bagi kita ni, yang satu dia banyaknya. Kadang-kadang ada majlis apa-apa buat kat Perlis, orang bagi hotel kat dia bagi kami duduk di hotel, dia pergi duduk di rumah. Tu Datuk Hasan. Tu kami orang kecil-kecil tu, kami rasa, seronok oh. Tu dia kalau dia bawa balik kereta dia, kadang-kadang kereta dia memang kereta hot hebat lah. Dulu mula-mula naik BM, lepas tu dia akan tukar Merc pula lah ni. Setiap kali balik, jom naik kereta dia. Nak rasa kereta baru, nak rasa kereta dia. Kita pun seronok naik kereta. Buat dia seronok dengan kita, dia bagi kita apa yang dia ada. Hatta kalau kami pergi sana, rumah dia, apa je barang dekat rumah tu, ambil makan lah. Hatta kadang-kadang tu baju dia pakai pun, dia boleh bagi kat kita, ambil lah pakai. Allahu Akbar. Malu kita ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Kami ni bukan kita minta, tapi dia suruh kita pakai. Contoh macam mak ayah saya, dia bagi ayah saya pakai. Berarti maksudnya sifat pemurah tu wujud daripada dalam diri, bukan dipaksa. Bahkan bukan dia je, dia ajar pada isterinya, Datin Rosbi pun sama, berkongsi kebaikan itu dengan orang lain. Allahu Akbar. Saya nampak benda ni yang kadang-kadang tak ada dalam diri kita. Tak apa, kita cuba. Mudah-mudahan Ramadan ni ruang untuk kita jadi orang yang pemurah. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak sebut tentang mereka kadang sedih. Bukan sedih apa? Sedih mengenangkan masa macam mereka tu terlalu singkat sangat. Tak dan lama dengan kami. Tapi tak apalah. Perjalanan mereka dah lama, dah panjang. Dan Allah ambil masa mereka pun dah sesuai. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Itu perkara yang ketiga. Perkara keempat, saya nak pesan pada diri saya dan juga ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pesan ini selalu disebut oleh mereka. Setiap masa, setiap ketika. Dan pesan ini saya pegang. Iaitu, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Kenapa ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian? Quran ini yang kita tahu, dia adalah syifa. Penyembuh. Penyembuh ni bukan hanya kepada penyakit fizikal luar, juga penyakit dalaman. Yang kita tak tahu dalam kita ni bersarang macam mana penyakit kronik. Yang kita bimbang, hak penyakit luar, hak penyakit yang namanya kanser ataupun marah tu. Yang kita paling bimbang sepatutnya adalah penyakit hati. Penyakit yang kita tak nampak, tapi penyakit tu yang boleh memberi kesan pada orang lain. Sebab tu ibu ayah, Datuk Abu Hassan Hafizul Quran, Datuk Harudin Hafizul Quran, Ustaz Ishaq pun Hafizul Quran.
Saya malu. Saya tak hafiz. Tapi orang kata, oh ni anak belakang. Saya bukan macam ni, saya tak sama. Setiap kali kadang-kadang bila baca Quran, saya kata, Allah, aku baca pun tergagak-gagak. Mereka boleh berbetulkan ucapan orang lain. Tengoklah kalam Datuk Buhasan, kalam Datuk Arundin, Ustaz Ishak dia. Setiap mereka mesti akan keluar dengan ayat-ayat Quran. Bayangkan ibu ayah yang dirahmati Allah. Sebab tu mereka kuat dengan Quran. Sebab Quran ni jadi penyembuh. Satu, kena faham. Yang kedua, Quran ini adalah pendamping kita masa hidup. Apatah lagi kita masa kita mati dalam kubur. Apatah juga bila kita balik kepada Allah nanti di padang mahsyar. Kita sebagai nak dapat syafaat, bukan hanya syafaat Nabi, kita nak syafaat Quran. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita nak ambil kesempatan ni. Sebab Nabi pesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca Quran sebab nanti bila kamu mati, di akhirat nanti dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kamu. Sebab itulah dia pesan kepada kami, Datuk Hasan, Datuk Buhasan, Datuk Harun, Ustaz Ishak selalu pesan, terutama pada hari keluarga kami. Selalu dia pesan untuk kami, jangan lupa untuk pegang atau baca Quran. Walaupun satu hari, satu ayat. Tak dapat baca, pegang tengok Quran. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Ni kita duduk dalam bulan Ramadan, bulan yang namanya bulan Quran. Maka ambil kesempatan untuk kita mendampingi Quran. Ibu ayah, saya ni, biasalah. Macam ibu ayah juga lah kadang-kadang tu, masa zaman muda-muda ni nakal sikit. Ya? Saya pun kadang-kadang naik kereta, depan saya ni Datuk Buhasan ke Datuk Arun kadang-kadang. Kan? Mereka buka handset. Kita ni jahat. Bukan jahat apa. Nak tengok handset jenis apa. Nak tengok dia duk buat apa. Okay? Kadang-kadang lah. Bukan istilah nak mengendap tak lah. Ni kira istilah nak tengok. Nak tengok apa yang mereka buat. Saya tengok ibu ayah. Walaupun dalam kereta. Walaupun di rumah. Walaupun dalam keadaan duduk saja. Buka handset. Betul lah kadang-kadang jawab WhatsApp kan. Kadang-kadang jawab lah mesej ke. Kadang nak telefon dan sebagainya. Tetapi bila masa yang saya tengok senggang tu. Mereka buat apa tuan-tuan? Mereka tengok Quran. Mereka tengok Quran. Sebab tu kadang-kadang kita tengok. Untuk nak ajak anak-anak. Nak ajak generasi kita ni dengan Quran. Saya dalam Ramadan ni, Masya Allah banyak dapat mesej di Facebook, di IG sebagainya untuk saya bantulah ya. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita, anak-anak muda kita dan juga orang-orang yang dah berkeluarga ni mengadu perihal ialah keadaan diri, nak betulkan diri dan sebagainya. Saya tak, kadang-kadang kita pun fikir diri kita sendiri. Kita nak bantu orang hanya sekadar kita boleh bagi dengan kata-kata. Saya pesan dengan mereka, macam dengan Datuk Abu Hasan, Datuk Arundin pesan. Selalu tengok Quran. Bila kita tengok Quran, Quran takkan menghina kita. Quran takkan menjauhkan kita. Bahkan Quran akan membantu kita. Di saat kita susah ibu ayah, baca Quran. InsyaAllah Allah akan keluarkan daripada kan ayat Quran yang kita letakkan sebagai ayat 1000 dinar. Orang Arab tak letak pun 1000 dinar. Tuan-tuan pergi tanya, 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Dia pun tak tahu apa dia. Ayat tu kita yang bubuh nama tu. Ayat 1000 dinar. Ayat tu Allah sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Bertakwa apa? Kita takut dengan apa yang Allah bagi kepada kita, perintah untuk kita jangan buat, jangan buat. Apabila Allah suruh, kita buat. Ini perintah, kena buat. Takut dengan apa yang Allah dah suruh. Tetapi dalam masa yang sama, saya nak pesan pada ibu ayah, kita kena pegang apa yang Allah dah suruh, apa yang Nabi dah tunjuk. Sebab tu bila almarhum pesan pada kami, Datuk Buhasan, Datuk Arundin, Ustaz Ishak pesan pada kami, jangan tinggal Quran. Rupanya dengan Quran ini bukan hanya Quran kita baca pada si mati dah, ataupun kita baca pada orang yang mati, tapi Quran juga pada hati kita agar kita jangan mati, ataupun hati kita jangan mati sebelum kita ni tak mati lagi. Sebelum kita mati, jangan hati tu mati. Sebab tu baca Quran pada orang yang hidup. Benar ada baca Quran pada orang mati. Melainkan kita baca Quran orang mati tu faham kita. Baca Quran pada orang mati. Patutnya baca Quran kepada orang yang masih hidup. Sebab bila baca Quran pada orang masih hidup, mudah-mudahan dalam Quran Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ila akhir ayat. Allah nak gambarkan inilah jiwa orang mukmin. Bila dengar saja kalam Allah, dia akan gemetar, takut. Kita hari ni dengar ayat Quran mengantuk, menguap. Tambah-tambah lah ni tok imam kita di rumah semua kan. Baca Quran pula berdengang pun semua kan, macam-macam lah. Dia punya tajwid dia pun tak apa. Yang penting tepat, insya-Allah. Kita pula belakang dah lambat lagi nak habis mengantuk.
Sedangkan orang yang betul-betul berpegang dengan kalam Allah ini, dengar saja kalam Allah, dia akan bergetar jiwanya. Almarhum pesan supaya kita dampingi Quran. Betul. Ada di kalangan sahabat saya yang tanya, Ustaz, saya ni tak boleh baca Quran. Tak. Oh, kita berjinak-jinak dengan Quran. Walaupun kita tak boleh baca, kita pegang, kita belik, kita tengok, kita dengar. Orang baca dulu. Kemudian baru kita belajar, bertalaqi, bertadarus. Baru kita boleh membentuk jiwa kita, hati kita untuk menyayangi ataupun mencintai Quran. Sampailah kepada tahap kita boleh membaca dan menguasai pembacaan Quran dengan baik. Maka pesan saya yang keempat, daripada apa yang sihat pada sisi pandang Datuk Seri Abah Sandin ataupun Datuk Abah Sandin, Datuk Arundin, Ustaz Ishaddin dan mereka yang lain adalah jangan tinggal Quran. Kalau dapat satu hari, tolong baca satu ayat. Tak dapat juga, tengok Quran pun jadilah. No? Kalau tak boleh langsung tu, tengok Quran. Jadi Quran ni pula, kalau boleh janganlah dalam handphone. Sebab kadang-kadang dalam handphone keluar notifikasi kat atas tu. Tengah duk baca, bini mesej. Bang, nak makan apa, nak buka puasa ni? Berhenti terus. Cari menu pula. Ya? Jadi, kalau boleh fokus, ambil Quran, mushaf. Kita boleh baca juzuk-juzuk ke ataupun safah by safah. Ikut helaian demi helaian, mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukuplah 5 pesanan ataupun 4 pesanan tadi ataupun 4 perkara yang saya ambil daripada sisi pandang saya sebagai anak menakan kepada almarhum Datuk Abah Sandin, melihat bagaimana mereka boleh menjadikan diri mereka ini seumpama batu-batu permata yang masa hidup terlalu berkilau, apabila mereka telah meninggal nilainya semakin bertambah. Saya nak begitu. Untuk kita sama-sama ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil pesanan itu, ya, agar kita jadi orang yang kuat, orang yang boleh mendampingi kehidupan ini dengan sempurna. Kita berdepan dengan ujian dengan tabah, dengan redha, bahkan apatah lagi apabila Allah bagi pada kita nikmat, kita semakin bersyukur, menjadikan kita manusia yang tunduk, patuh, khuduk, khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu Ustaz Azhan untuk pengisian pada petang ini berkenaan dengan mengenang kembali sejarah ataupun genap setahun almarhum Datuk Seri Abah Sandin kembali ke rahmatullah. Maka kita ambil kekuatan itu dalam diri kita agar kita jadi orang yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada satu soalan tadi Ustaz, nak respon ke atau kita tak sempat? Nak masuk asar lah. Boleh. Mana soalan tadi? Oh, apakah amalan yang boleh dilakukan untuk membantu mereka yang telah meninggal dunia selain pada doa dan sedekah? Baik. Cantik soalan daripada Tuan Iqbal ni. Perkara yang melibatkan orang yang telah meninggal dunia. Ada di sana perselisihan pendapat para ulama berkenaan dengan adakah kita boleh mengirimkan pahala. Rata-rata menyatakan bahawa selagi mana ia masih lagi berterusan kebajikan untuk beliau, maka amal itu boleh sampai kepada mereka. Harta tadi kita baca Fatihah, sedekah, doa dan sebagainya, itu benda biasa. Yang boleh lagi selain daripada itu, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, harta yang berterusan yang takkan luput sampai bila-bila. Apa dia? Saya nak pesan. Ini yang digunakan oleh mereka, terutama ni, kita pegang tokoh ni. Datuk Seri Abah Hassan, Datuk Arundin, Ustaz Ishak. Apa dia? Banyakkan berwakaf. Kerana apa? Harta wakaf takkan tamat sampai kiamat. Ya? Harta sedekah sampai digunakan, selesai. Harta pemberian pun sama. Lepas guna harta tu habis, selesai. Tetapi harta wakaf, harta itu akan berterusan sampai bila-bila. Maka saya nak pesan pada ibu ayah, di antara perkara yang boleh kita sampaikan kebajikan untuk orang yang telah meninggal dunia, wakaf khusus kepada individu tersebut. Yang dibuat oleh almarhum Datuk Seri Abah Sandin, Datuk Harundin, tuan-tuan tengok macam mana. Masa lepas dia meninggal, kami ni anak menakan pun baru kita tahu banyak sungguh masjid-masjid yang dibangunkan oleh mereka. Banyak sungguh pusat-pusat dakwah yang dibangunkan ataupun yang diusahakan oleh mereka tanpa pengetahuan kami. Macam Kota Raja kami faham. Itu Datuk Abah Hassan buat. Tapi dalam masa yang sama, berapa banyak usaha yang dilakukan oleh Datuk Abah Hassan untuk membantu Kota Raja dan orang lain yang dia tak gembar-gemburkan kepada masyarakat awam. Tetapi dalam khidmat dia menggunakan ruang itu untuk menyampaikan urusan dakwah ini kepada mereka yang memerlukan. Saya nak pesan pada ibu ayah, selain pada doa, selain pada sedekah tadi, sebab sedekah ni dia ruang lingkupnya yang kita faham mungkin kita bagi. Ya, betul. Tetapi di samping untuk kita buat kebaikan yang Allah sebut, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan Allah sebut dalam Quran. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan bagi ganjaran seumpama sebiji benih yang ditanam, tumbuh satu pokok, yang mana pokok tadi ada 7 cabang. Daripada setiap cabang tu ada 100 hasil. Bayangkan, daripada
satu cabang ada 100 hasil. Ada 7 cabang, berarti 700 kebaikan yang kita peroleh. Betul lagi nilai wakaf yang kita sumbang, yang kita kongsi. Tambah-tambah dalam Ramadan ini, Buaya, ambil peluang. Ada saja tambah-tambah macam Kota Raja ada ruang nak diwakafkan. Tuan-tuan ambil lah, walaupun satu lot contohnya. Satu lot nilainya RM15 ataupun RM30 ataupun RM80 contoh. Allah tuan-tuan, RM80 tu celah gigi lah kita kata. Sekali buka puasa je pun. Maka ambillah peluang untuk kita berwakaf pada mereka yang telah meninggal. Mudah-mudahan ia sampai kebaikan itu kepada mereka yang telah pun meninggal maupun diri kita yang masih hidup untuk kita guna pakai di saat kita telah kembali kepada Tuhan. Wallahualam. Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Nabil. Alhamdulillah 1 jam kita bersama dengan kepada Ustaz atas Jazakumullah khair. kongsian yang amat bernilai pada kami semua ya, sidang penonton. Alhamdulillah kerana kita dah menjelang waktu asar ni, kita minta kepada Ustaz dapat tutup dengan doa ringkas insya-Allah. Amin insya-Allah. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Nabil. InsyaAllah esok kita akan bersiaran dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad James Bevan. InsyaAllah jam 3.30 petang. Sepanjang Ramadan kita adakan tazkirah Ramadan online 30 hari Ramadan bersama 30 pentazkirah. InsyaAllah doakan majlis kita berjalan dengan lancar. Baik insyaAllah. Tolong bantu share, kongsikan siaran ini dan juga siri-siri yang dah lepas. Hari ini adalah hari yang ke-8 kita adakan tazkirah Ramadan online. InsyaAllah bagi yang ingin menyumbang dan bakal menyumbang, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang ingin menyumbang, bolehlah masukkan dalam nombor akaun yang tertera di paparan skrin kita ini. InsyaAllah untuk membantu Ma'had Peninggalan Almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz selaku beliau menjadi penaung sepanjang 9 tahun. 1 Mei 2010 hingga 1 Mei 2019 hingga hari kematian almarhum pada tahun yang lepas, genap setahun pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah berkati amal soleh kita semua termasuk almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz dan tuan-tuan guru kita yang lain insya-Allah. Sekadar itu pada petang ini terima kasih Ustaz Nabil sekali lagi. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz dan kita semua dijauhkan segala wabak. Amin amin. Dan juga Allah Taala berikan kebaikan untuk seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa esok pada siaran 3.30 petang bersama Ustaz Muhammad James Bevan insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.